Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sedang bincangkan daripada kitab Fiqh Sunnah dan kita sedang kupaskan mengenai bab berpuasa, dan pada pertemuan kita yang lalu alhamdulillah telah kita bincangkan bersama golongan orang-orang yang meninggalkan puasa dan siapakah di antara mereka yang wajib mengqada puasa mereka dan siapakah pula di antara mereka yang wajib membayar fidyah, dan telah kita kupaskan dalam masalah tersebut. Hari ini kita akan meneruskan pengajian kita di mana kita akan masuk dalam masalah seterusnya di muka surat 450. Betul ya? Hari-hari yang dilarang berpuasa. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di dalam kita membincangkan mengenai tajuk berpuasa ini dan sebelum kita kupaskan antara perkara-perkara yang membatalkan puasa dan sebagainya, penulis meneruskan perbincangan. Tajuk hari ini adalah hari-hari yang dilarang berpuasa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita mengetahui sebagai seorang beriman, kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu, moga-moga kalian bertakwa. Jadi mengenai puasa wajib, kita wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Selain daripada puasa wajib, ada juga puasa-puasa sunat. Apakah jenis-jenis puasa-puasa sunat akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Tetapi sebelum kita kupaskan tentang puasa sunat, penulis ajak kita renungkan di sana ada beberapa hari-hari yang kita dilarang berpuasa. Tak boleh kita berpuasa sunat, tak boleh kita mengqada puasa dan sebagainya. Jadi kita ingin lihat apakah antara hari-hari yang kita dilarang berpuasa. Penulis surat 450, ada beberapa hadis yang menyatakan dengan tegas bahawasanya dilarang berpuasa pada hari-hari tertentu, dan berikut ini penjelasannya. Ada beberapa hadis yang dengan tegas, yakni dengan direct disebutkan dilarang kita berpuasa pada hari-hari tertentu. Pertama sekali, umat Islam dilarang berpuasa pada kedua hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 1 hari bulan Syawal dan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 10 hari bulan Zulhijjah. Kedua hari raya ini kita dilarang berpuasa kerana kedua hari itu adalah hari untuk kita bersukaria. Jadi kita bersukaria, kita digalakkan memeriahkan hari tersebut. Sama ada dengan makan dan minum, sama ada dengan saling menziarahi dan sebagainya. Baik, para ulama berijma' bahawasanya diharamkan berpuasa pada kedua hari tersebut, yakni pada kedua hari raya. Sama ada hari raya, sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu bahawasanya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami hadzainil yaumaini. Umar mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berpuasa pada dua hari tersebut. Amma yaumul fitri fa fitrukum min saumikum wa amma yaumul adha fakulu min nusukikum. Sedangkan pada hari raya berpuasa, hari raya puasa itu, hari raya Idul Fitri itu adalah hari di mana kita baru saja habis menyelesaikan ibadah puasa. Maka itulah hari untuk kita berbuka istilahnya. Hari telah sempurna puasa Ramadan. Sedangkan hari raya Idul Adha pula hari di mana kita melakukan ibadah kurban. Maka hendaklah kita menikmati memakan hasil ibadah kurban dan sebagainya. Jadi itulah dua hari yang kita dilarang berpuasa.
Walaupun puasa itu puasa fardu atau puasa sunat. Kalau ada seseorang katakan pada bulan Ramadan dia tertinggal 1 hari atau 2 hari dia tak berpuasa, maka dia wajib qada. Boleh tak dia qada pada hari raya? Jawapannya tak boleh. Hari raya haram kita berpuasa. Ya, jadi para jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita lihat di sini, kalau kita renungkan, bukan semua perkara kita boleh gunakan akal. Bukan semua perkara kita boleh gunakan logik. Orang katakanlah, kalau aku nak berpuasa, apa hukum dia? Haram dan berdosa. Haram dan berdosa berarti kita telah melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang katakan, takkanlah puasa dapat dosa? Betul kan? Takkanlah puasa dapat dosa? Dari segi logik, takkanlah puasa dapat dosa? Betul. Tetapi ibadah itu, kalau dia itu tak mengikut syariat Islam, dia itu berdosa. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sentuh dalam bab ini, sesuatu ibadah hanya dikira sebagai ibadah, hanya dikira mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia itu menepati 2 syarat. Setiap ibadah, apa jua ibadah, nak kata dapat pahala ke tidak, nak kata dia tu dikira ibadah, kena tepati 2 syarat. Salah satu syarat ni tak menepati, ibadah itu walaupun baik macam mana sekalipun, dikira maksiat, dikira berdosa, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa 2 syarat itu? Apa 2 syarat? Sesuatu ibadah hanya dikira ibadah, dapat pahala, kena tepati 2 syarat. Pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan dengan niat. Niatnya kerana ikhlas kerana Allah, mencari keridaan Allah. Apa juga ibadah, kalau niat dia bukan kerana Allah, tetapi kerana riak ataupun kerana sebab-sebab tertentu, bukan kerana Allah, tertolak ibadahnya. Dia buat sesuatu ibadah kerana nak menunjuk-nunjuk, tertolak, tak dikira sebagai ibadah. Pertama, niat. Kedua, syarat kedua, sesuatu amalan itu dikira ibadah, dapat pahala, selain daripada niat, syarat kedua, ibadah itu bersesuaian dengan syariat Islam. Ibadah itu bersesuaian dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kalau tidak bersesuaian dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana cantik ibadah itu, macam mana sempurna ibadah yang dilakukan, kalau disangkakan sempurna, nescaya tetap tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak dikira sebagai ibadah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ibadah kalau niat tak ikhlas, tak sah. Kedua, niat ikhlas macam mana sekalipun, kalau bercanggah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tertolak juga. Nescaya dalam bab ini kita lihat, ada orang tu pada hari raya nak tunjuk baiklah. Aku tak apalah, aku nak puasa. Tak apalah, aku ini tak ada family, tak ada sanak saudara, tak ada sesiapa, anak tinggalkan, suami dah tak ada, atau sebagainya lah. Tak ada sanak saudara, seorang diri, daripada aku berhari raya, aku puasa sudahlah. Berdosa. Dia nak buat baik, tak kena pada tempat. Dia nak tunjuk tawaduk, tak kena pada tempat. Jadi ini contoh pada jemaah. Jadi hari raya Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita bersukaria, kita tak ada saudara mara sekalipun, sebab tu disunatkan sebelum keluar rumah tu tunaikan solat, makan sesuatu. Isytiharkan pembatalan puasa. Selepas kita berpuasa selama 30 hari, azan subuh tak makan. Pada hari raya lepas azan subuh, bismillah, Allahu Akbar, makan. Isytiharkan bahawasanya secara rasminya, aku ini tidak berpuasa hari ini kerana hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Ini contoh pada jemaah. Sebab tu nanti kita akan belajar dalam bab hari raya itu, disunatkan untuk kita makan sedikit sebelum tunaikan solat hari raya. Untuk tujuannya, isytiharkan hari ini aku tidak berpuasa. Ini contoh pada jemaah. Jadi apabila kita faham
Sesuatu ibadah itu hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikira sebagai ibadah kalau cukup perlu cukup dua syarat ini. Pertama, ikhlas. Kedua, ibadah itu mestilah mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nescaya apa juga ibadah, kalau manusia fikir baik, kalau kita rasa macam cantik, molek, kalau ianya sesuatu yang bercanggah daripada sunnah Nabi SAW, bimbang-bimbang itu bukan ibadah, tetapi kadang-kadang jatuh kepada kemaksiatan. Tak boleh kita kata, alah, takkanlah baca Quran masuk neraka, takkanlah baca zikrullah masuk neraka, takkanlah kita buat baik masuk neraka. Kadang-kadang baca Quran pun boleh masuk neraka. Kadang-kadang baca Quran boleh dapat dosa. Mana ada baca Quran dapat dosa? Para jemaah yang dirahmati Allah, baca Quran pun ada adab dan tata caranya. Waktu yang tak boleh kita baca Quran, contohnya kita dalam tandas sedang buang air besar, seseorang tu baca Quran. Apa hukum dia? Berdosa. Kenapa? Dua syarat. Ingat, sesuatu amalan hanya boleh diterima, hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikira sebagai ibadah. Cek amalan itu diterima ke tidak? Cek dua. Pertama, ikhlas. Kedua, perlu bersesuaian dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi SAW. Kalau sesuatu itu Nabi tak suruh buat, para sahabat pun tak melaksanakan, tetapi kita nak create something baru, ibadah kita ibadah yang baru, tertolak. Solat Zuhur 4 rakaat, aku rasa 4 rakaat tak kurang puas lah nak buat 5 rakaat. Subuh pagi-pagi ni 2 rakaat macam tak puas. Zuhur 4 rakaat, aku nak buat subuh 4 rakaat, zuhur 2 rakaat lah. Boleh tak? Sesuatu yang bercanggah, tetapi ikhlas Ustaz. Ikhlas betul. Solat sampai titis-titiskan air mata. Titis air mata sekalipun, itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW, tertolak. Maka dengan demikian dapat kita faham. Sebab itu sebahagian golongan, apabila mereka nak amalkan sesuatu perkara, selalu tanya, ini ada tak dalilnya? Ada tak Nabi SAW lakukan? Nabi lakukan lain, kenapa kita buat lain? Jadi ada sebahagian golongan kadang-kadang mereka menitik beratkan hadis-hadis dan sebagainya. Kenapa? Pasal antara lain inilah dia. Kerana sesuatu amalan itu hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau cukup 2 syarat. Dalam bab yang sedang kita bincangkan di sini, tentang bab puasa. Kita berpuasa, ya puasa, tetapi tak ikut sunnah Nabi, tak ikut syariat yang dibawakan oleh Nabi. Berpuasa pada hari orang meraihkan Idul Fitri, haram dan berdosa. Ini contoh pada jemaah. Jadi antara hari-hari yang dilarang berpuasa, pertama adalah kedua hari raya. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, demikian perkara yang dapat kita lihat kedua hari raya. Baik, nokta yang kedua, dilarang kita berpuasa pada hari tasyrik. Bilakah pula hari tasyrik? Hari raya Idul Fitri jatuh pada 1 hari bulan Syawal. Hari raya Idul Adha jatuh pada 10 hari bulan Zulhijjah. Nanti kita akan belajar ya, sunat-sunat puasa 8 atau 9 Zulhijjah, kita disunatkan berpuasa hari Arafah, akan kita kupaskan. Tapi sekarang ini kita sedang bincangkan hari-hari yang dilarang puasa. Idul Fitri, Idul Adha. Idul Adha 10 Zulhijjah. Selepas hari Idul Adha, yakni pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, itulah dia dikatakan sebagai hari tasyrik. Hari tasyrik, hari Idul Adha adalah hari yang umat Islam melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban boleh dilakukan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu adalah 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tidak dibolehkan juga berpuasa pada hari-hari tasyrik, iaitu 3 hari berturut-turut selepas hari raya Idul Adha, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abdullah bin Hudzaifah yatufu fi Mina.
alla tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamul aql wasyarq wa dzikrullahi azza wajal. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Abdullah bin Hudzaifah pada ketika itu di Mina dan memberitahu beliau untuk menyeru manusia supaya menyeru para sahabat supaya tidak berpuasa pada hari-hari tersebut, hari-hari tasyrik. Kerana hari-hari itu adalah hari-hari untuk kita makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan dalil bahawasanya tidak boleh kita berpuasa pada hari-hari tasyrik. Pada ketika itu Abdullah bin Hudzaifah diutus di Mina. Kenapa berada di Mina? Mereka-mereka yang pernah tunaikan haji, kita akan dapati bahawasanya antara manasik haji pada 9 hari bulan Zulhijjah kita akan mabit di Mina. Ya, kita akan bermalam di Mina, kemudian pada 10 hari bulan daripada Mina akan pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Dan apabila terbenamnya matahari pada 10 hari bulan itu, para jemaah, para hujaj akan meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah dan bermalam di Muzdalifah. Selepas solat subuh, apabila dah makin terang, terbit matahari, maka mereka meninggalkan Muzdalifah, pergi ke Mina. Pergi ke Mina, itulah dia 10 hari bulan, yakni pada hari raya, lontar jamrah. Kemudian ada yang kemudian lepas itu mencukur rambutnya, mencukur kepalanya. Selepas itu daripada Mina pergi ke Masjidil Haram, lakukan tawaf haji. Kemudian mereka yang belum melakukan sa'i boleh lakukan sa'i haji. Selepas lakukan tawaf dan sa'i, mereka akan pulang ke Mina dan mabit di Mina, bermalam di Mina. Itulah pada 10 hari bulan, malam 11 mabit di Mina. Malam 11, kemudian besoknya 11 hari bulan, 12 hari bulan, 13 hari bulan. Pada hari-hari tersebut kena lontar jamrah, ketiga-tiga jamrah. Pada 10 hari bulan tadi, semalamnya tu datang ke Mina, lontar jamrah Aqabah dahulu. Jamrah Aqabah sahaja, kemudian selepas bercukur pergi ke Masjidil Haram untuk lakukan tawaf, tawaf sa'i, lepas tu pergi Mina balik. Jadi berarti pada malam 11, malam 12, malam 13, pada hari 11, 12, 13 mereka itu melontar jamrah. Itu adalah hari-hari tasyrik. Jadi para sahabat semua berada di Mina. Maka Rasulullah SAW mengutus sebagian sahabat, beritahu mereka supaya jangan berpuasa. Hari itu adalah hari untuk makan dan minum dan zikrullah. Kerana mereka baru melaksanakan dan menyempurnakan haji. Baru semalam tadi mereka berwukuf di Arafah. Jadi kalau mereka-mereka yang tidak tunaikan haji pada hari-hari tersebut, mereka pun melakukan ibadah korban. Maka hari itu hari makan dan minum dan bersukaria. Dalam Islam kita bukan hanya disuruh bersedih saja, tidak. Kita kena ingat mati, Ustaz. Ya, ingat mati. Bukan ingat mati untuk kita bersedih saja. Betul. Kita diperbolehkan untuk bergembira juga. Kita digalakkan untuk bergembira pada hari bergembira. Yakni hari raya katakan. Idul Fitri dan Idul Adha, hari bergembira, maka kita bergembira makan dan minum. Pada masa yang sama kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah korban dan sebagainya. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilarang berpuasa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan 3 hari selepas hari raya Idul Adha. Idul Adha jatuh pada 10 hari bulan, 11, 12, 13. Ini adalah hari-hari yang dilarang untuk kita berpuasa, kerana itulah hari tasyrik. Dan mereka yang melakukan ibadah korban, kalau kita lihat di Singapura, pernah kambing datang lewat, kita tak dapat sembelih pada hari pertama, kita sembelih pada hari kedua. Boleh. Itu hari tasyrik. Bila harus kita melaksanakan ibadah korban tadi, kita paling lambat adalah kita hanya dibolehkan lakukan pada hari Idul Adha dan hari tasyrik. Bilakah hari tasyrik habis? 11, 12, 13 hari tasyrik. Lepas solat asar
selagi mana matahari belum terbenam, selagi itu hari tasyrik. Apabila matahari terbenam, berarti habis hari 13, dah kira malam 14. Malam 14 dah tak boleh kita lakukan ibadah kurban. Jadi kalau kita pernah lakukan ibadah haji, kalau kita berpeluang lah kadang-kala waktu musim-musim yang lalu lah, selepas para jemaah lontar jamrah, lakukan lontar jamrah, jamrat, apa yang mereka lakukan, ada yang balik hotel, ada yang berkeliaran kat sana, ada yang gunakan waktu itu untuk jalan-jalan di kawasan Mina. Kita jalan di kawasan Mina, kat kawasan Mina tu ada banyak tempat penyembelihan. Jadi kalau kita nak lihat bagaimana mereka menyembelih kambing, ada menyembelih lembu, menyembelih unta, jalan kawasan kat Mina sana. Semua tempat penyembelihan semua ada di kawasan sana. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Jadi mereka semua lakukan penyembelihan, kena habiskan penyembelihan semua paling lambat pada hari terakhir, 13 hari bulan. Dan apabila kita belajar nanti juga kita akan bincangkan selepas pada hari-hari tasyrik itu juga kita juga disunatkan untuk melawangkan takbir. Ya, sebab tu takbir raya kita lawangkan bila? Kalau takbir hari raya Idul Adha kita lawangkan daripada 10 hari bulan, 11, 12, 13, selagi mana belum terbenamnya matahari, selagi itu boleh kita melakukan takbir. Kemudian selepas terbenam matahari, kita tak lakukan takbir. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. At-Tabarani dalam Al-Awsat meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala saihan yasihu la tasumu hadhihi al-ayyam fa innaha ayyamu aql wa syurb wa bi'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim beberapa orang untuk menyeru, janganlah kalian berpuasa pada hari-hari ini, yakni 3 hari tersebut, 11, 12 dan 13, yakni hari tasyrik, kerana hari ini merupakan hari untuk kita makan dan minum dan bersama isteri. Kerana pada bagi mereka-mereka yang melakukan ibadah fardu haji, sebelum itu mereka berada dalam keadaan ihram. Jadi apabila mereka berada dalam keadaan ihram, tak boleh bersatu dengan isteri, tidak boleh bersama dengan isteri, maka pada hari-hari selepas itu telah pun diperbolehkan. Demikian para jemaah. Pada itu, para sahabat Asy-Syafi'i membolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik jika ada sebab-sebab tertentu untuk berpuasa, seperti puasa nazar, kafara dan puasa qada. Tetapi jika tidak ada sebab yang membolehkan, maka tidak dibolehkan tanpa wujud perbezaan pendapat ulama. Alasan mereka adalah dengan membandingkannya dengan mengerjakan solat yang mempunyai sebab tertentu pada waktu yang dilarang mengerjakannya. Ada sebahagian pendapat dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan berpuasa kalau di sana ada sebab tertentu untuk kita berpuasa. Tetapi secara umum pada jemaah, kita dilarang berpuasa pada kedua hari raya dan pada hari-hari tasyrik. Bilakah lagi hari yang dilarang untuk kita berpuasa? Nokta ketiga, dilarang berpuasa pada hari Jumaat secara khusus. Maksudnya apa? Kalau ada seseorang itu merasakan besok hari Jumaat, aku memandangkan besok hari Jumaat, aku nak puasa pada hari Jumaat. Kenapa kau nak puasa? Disebabkan besok hari Jumaat. Jadi kalau kita nak puasa disebabkan besok hari Jumaat, itu dilarang. Berbeza dengan katakan contoh pada hari Ashura. Ashura tu hari 10 hari bulan Muharram. 10 hari bulan Muharram kita disunatkan berpuasa. Kebetulan 10 hari bulan Muharram ini jatuh pada hari Jumaat. Boleh tak kita berpuasa pada Jumaat kerana 10 Muharram? Jawapannya boleh. Kerana kita puasa itu disebabkan hari Ashura, bukan kerana hari Jumaat. Jadi kita kena fahamlah. Katakan 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat, hari raya haji jatuh pada hari Sabtu. Memandangkan 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat, 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Aku nak puasa Arafah. Tetapi 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat, boleh ke tidak? Jawapannya boleh. Jadi maksudnya yang kita tak boleh itu kalau kita khususkan hari Jumaat.
Hari Jumaat merupakan hari raya mingguan bagi kaum muslimin. Oleh itu syarak melarang berpuasa padanya. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahawasanya larangan itu hanya bermaksud makruh, bukan haram. Kecuali apabila seseorang berpuasa sehari sebelum atau sehari sesudahnya, atau dirinya biasa berpuasa pada hari tersebut, atau berketepatan dengan hari Arafah atau hari Ashura, maka dalam keadaan sedemikian tidak dimakruhkan berpuasa pada hari Jumaat. Dari Abdullah bin Amr bahawasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Juwairiyah binti Harith wa hiya sha'imatun fi yaumil Jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika masuk ke rumah Juwairiyah binti Harith pada hari Jumaat sedangkan beliau itu sedang berpuasa. Faqala laha, maka Rasulullah berkata kepadanya, asumti ams, adakah anda berpuasa semalam? Faqalat la, maka beliau mengatakan tidak, aku tidak berpuasa. Aturidina antasumi ghadan, adakah engkau nak berpuasa besok? Maka beliau pun mengatakan tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aftiri idzan, maka kalau demikian berbukalah. Baik. Jadi kalau seseorang itu nak berpuasa pada hari Jumaat, sebaiknya kalau dia nak puasa digandingkan dengan Jumaat dengan Sabtu atau Khamis dengan Jumaat. Kenapa? Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pergi rumah Juwairiyah binti Harith, baginda bertanya, kau berpuasa? Ya. Semalam kau puasa tak? Tak. Besok nak puasa tak? Tak. Kalau gitu berbukalah. Ini contoh. Jadi daripada sini menunjukkan dalil sebagian ulama mengatakan kita disunatkan kalau nak berpuasa Jumaat, jangan berpuasa Jumaat sahaja. Cuma seperti mana saya katakan pada jemaah yang dirahmati Allah, ini kalau seseorang itu sengaja pilih Jumaat. Akan tetapi kalau dia bukan pilih Jumaat tetapi kebetulan dia memang suka puasa 13, 14, 15 hari bulan, maka terjatuh pada hari Jumaat, tak mengapa. Atau hari Jumaat itu jatuh pada hari Ashura atau hari yang disunatkan berpuasa, diperbolehkan. Atau katakan dia memang nak berpuasa besok, katakan besok Good Friday, aku ada puasa qada. Sekarang Sya'ban tinggal berapa hari? Tinggal lebih kurang 20 hari saja. Nak puasa qada tak tahu bila nak puasa. Minggu depan Good Friday. Betul tak? Minggu depan Good Friday. Jadi memandangkan minggu depan Good Friday, alamak aku nak puasa lagi minggu depan. Tetapi Khamis tak boleh puasa pasal Khamis aku kerja. Sabtu ada urusan lain. Nak puasa hari Jumaat saja. Qada. Sempena, bukan sempena Good Friday-nya, memang aku ada qada dan aku nak cari pilihan, tak ada hari lain kecuali hari Jumaat ini, maka diperbolehkan. Kita tak digalakkan berpuasa hanya hari Jumaat kerana para jemaah yang dirahmati Allah, umat Islam ada hari yang diraikan dalam setahun. Hari raya tahunan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kita ada hari raya mingguan, yakni hari Jumaat adalah hari raya mingguan. Bahkan pada hari Jumaat, umat Islam berkumpul tunaikan solat Jumaat, pakai pakaian cantik-cantik yang bersih, meraikan hari kepala hari dalam seminggu. Ini contoh pada jemaah. Dari Amir bin Ash'ari katanya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yaumal jum'idukum fala tasumu illa an tasumu qablahu aw ba'dahu. Sesungguhnya hari Jumaat ibarat merupakan hari raya kalian, maka janganlah kalian berpuasa kecuali kalau kalian nak berpuasa sehari sebelum atau sehari sesudah. Ali radhiyallahu anhu juga berpesan, man kana minkum mutatawwi'an, barang siapa di antara kalian yang berpuasa sunat, falyasum yaumul khamis, maka hendaklah berpuasa pada hari Khamis, wala tasumu yaumul jum'ah, maka janganlah kalian berpuasa pada hari Jumaat, fa innahu yaumut ta'amin wa syarabin wa zikrin, kerana hari Jumaat itu adalah hari untuk kita makan dan minum
dan juga untuk kita melakukan zikrullah. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita makan dan minum, umat Islam ni subhanallah, kita lihat para jemaah, kita makan dan minum pun dapat pahala. Setiap kali kita makan, setiap kali kita minum pun dapat pahala. Kenapa? Kalau kita makan, katakanlah ya, pagi kita nak cari sarapan, kita pusing cari, kenapa kat bawah kedai, bawah blok tu kan banyak kedai. Oh, tapi kedai tu kedai makanan tak halal, tak halal. Kita terpaksa jauh sikit pergi makanan halal. Kita cari makanan yang halal, kita makan makanan yang halal, dapat pahala. Kenapa? Umat Islam wajib makan makanan halal dan haram berdosa makan makanan yang haram. Wajib. Melakukan yang wajib dapat pahala. Meninggalkan yang haram dapat pahala. Meninggalkan yang haram dapat pahala. Kita sengaja tak pergi kedai bawah blok pasal tempat situ ada jual daging babi katakan. Kita tidak makan. Kita tak makan yang itu, kita makan yang ini, dapat pahala. Subhanallah. Kita cari minuman yang halal. Kita minum teh, minum kopi. Ada sebagian golongan minum minuman keras. Kita tinggalkan minuman keras, kita minum, tak apalah, saya minum teh, minum kopi, minum air putih. Setiap kali kita minum air putih, cari yang halal, dapat pahala. Subhanallah. Jadi makan dan minum umat Islam ni dapat pahala. Apatah lagi kalau kita niatkan, aku nak makan berat sikit lah hari ni, kerana apa? Lepas ni aku nak tenaga pasal nak bantu kawan aku nak pindah rumah ke, pasal ada kerja nak lakukan ke, atau sebagainya. Dapat dua jenis pahala. Pahala kerana kita makan yang halal dapat pahala. Pahala kerana kita makan supaya kita dapat tenaga untuk bantu orang. Dapat double pahala. Apatah lagi kalau kita niatkan yang lain-lain lagi. Aku makan ini supaya nanti waktu kelas taklah perut kerak, tak khusyuk. Jadi memandangkan minggu lalu tengah kelas kerak, tak khusyuk. Maka sebelum masuk kelas, aku makanlah makanan ringan. Setakat makan epok-epok untuk alas perut supaya kat kuliah dapat khusyuk. Dapat ekstra pahala. Kerana kita makan tadi untuk khusyuk dalam kuliah. Subhanallah. Ini dia. Lihat keindahan Islam. Maka dengan demikian, pada hari raya, pada hari Jumaat, kita makan dan minum, semua dapat pahala. Subhanallah. Dan kita hari Jumaat adalah hari zikrullah. Satu ketika, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat. Dan mereka berbincang mengenai suami isteri, bersatu suami isteri. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya apabila suami isteri bersatu tu, kalian tu dapat pahala. Para sahabat ada di antara mereka keheranan. Ya Rasulullah, maaf katalah ya, kita memuaskan nafsu, kita bersatu dengan isteri pun dapat pahala ke? Dah dapat kenikmatan, kemudian dapat pahala. Rasulullah SAW menjelaskan, ya. Bukankah kalau beliau itu mengambil yang haram berdosa? Maksudnya mengadakan hubungan dengan yang haram, bukan dengan isteri atau suami yang halal. Mengadakan hubungan dengan yang haram berdosa, maka dia tak mengadakan hubungan dengan yang haram, tetapi dia melakukan hubungan tadi dengan suaminya atau isterinya, maka memilih yang halal dapat pahala kerana meninggalkan yang haram. Ini contoh pada jemaah. Dalam bab bersatu tu sendiri, melakukan bersatu tu dikira ibadah dapat pahala. Apatah lagi dengan makan dan minum dan sebagainya. Dengan demikian para jemaah, hari Jumaat adalah hari raya mingguan. Dan kita makan dan minum, kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarhamkallah. Baik. Menurut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yaumal jum'ah illa wa qablahu yaumun aw ba'dahu yaumun." Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumaat kecuali satu hari sebelum atau satu hari sesudah. Menurut riwayat Imam Muslim juga menyebutkan, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumaat antara sekian malam yang sedia ada untuk beribadah. Dan jangan pula kamu mengkhususkan hari Jumaat antara sekalian hari Jumaat sedia ada untuk berpuasa, kecuali apabila bertepatan dengan kebiasaan berpuasa yang dilakukan oleh seseorang antara kalian.
Jangan kita khususkan malam Jumaat atau hari Jumaat untuk melakukan satu perkara, kecuali dah memang kebiasaan kita untuk melakukannya. Kemudian jatuh pada hari itu, tak mengapa. Itu maksudnya di sini. Jadi dari segi ibadah pun para jemaah, kalau kita nak beribadah, kita tak perlu ibadah, maksudnya hari Jumaat ni kita beribadah. Kemudian hari lain tidak kita beribadah. Jangan kita khususkan. Kecuali memang ada dalil. Kecuali memang ada dalil, contohnya apa? Contohnya pada hari Khamis, malam Jumaat, atau pada siang hari Jumaat, kita nak membaca surah Kahfi. Memang ada dalil, kita disunatkan membaca surah Kahfi pada malam Jumaat atau hari Jumaat, maka kita lakukan. Tak mengapa, diperbolehkan. Tetapi selain daripada itu, jangan kita hanya, aku nak baca Quran seminggu sekali saja. Hari Jumaat aku baca Quran. Hari lain tak nak baca Quran. Nak puasa seminggu sekali saja. Hari Jumaat aku puasa. Maksudnya jangan sedemikian. Baik. Demikianlah para jemaah antara hari-hari yang kita dilarang untuk kita berpuasa. Dilarang berpuasa juga khusus pada hari Sabtu. Para jemaah yang dirahmati Allah. Daripada Busar bin Salimi, dari saudara perempuannya yang bernama Asyamma, bahawasanya Rasulullah SAW ada bersabda, la tasumu yaumus sabt illa fi mafturida alaikum. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan ke atas kalian. Wa in lam yajid ahadukum illa liha'a inabin au uda syajaratin falyamda. Seandainya seseorang antara kalian tidak menemukan kecuali kulit anggur atau dahan kayu untuk makan, maka jadikanlah dia sebagai makanan. Baik. Maksudnya di sini para jemaah, kita selain daripada kita dilarang berpuasa pada hari Jumaat saja, ada juga riwayat yang mengatakan kita dilarang berpuasa hanya pada hari Sabtu juga. Sama juga seperti hari Jumaat. Memang ada hadis yang mengatakan demikian. Tetapi perbincangan kita sama seperti perbincangan hari Jumaat. Kalau kebetulan hari Ashura 10 Muharram jatuh pada hari Sabtu, tak mengapa untuk kita berpuasa pada hari Sabtu. Imam Tirmizi menyatakan hadis ini sebagai hasan dan berkata, adapun yang dimaksudkan makruh di sini adalah jika seseorang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa kerana orang-orang Yahudi merayakan hari Sabtu. Jadi kita jangan khususkan berpuasa pada hari Sabtu juga. Ummu Salamah berkata, Nabi SAW lebih kerap berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad melebihi hari-hari yang lain. Baginda memberi alasan dengan bersabda, kedua hari-hari ini merupakan hari besar orang-orang musyrik dan oleh kerananya aku ingin melakukan amalan yang bertentangan dengan mereka. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, dimakruhkan berpuasa hanya pada hari Sabtu semata disebabkan dalil-dalil dan alasan-alasan ini. Tetapi Imam Malik mengemukakan pendapat yang berlainan. Baginda membolehkan berpuasa secara khusus pada hari Sabtu tanpa memandangnya sebagai makruh. Bagaimanapun hadis tersebut di atas dapat membantah sekaligus membatalkan pendapat Imam Malik. Baik, maksudnya para jemaah, mengenai hari Jumaat kita dilarang berpuasa mengkhususkan hari Jumaat, dan ada juga dalil yang menyatakan mengenai perkara yang sama dalam pasal hari Sabtu. Ringkasan, kalau memang kita nak berpuasa dan kita memang nak kena qada puasa kita, kebetulan kita off day hari Jumaat, atau kebetulan kita off day hari Sabtu, atau kebetulan kita off day hari Rabu, kita berpuasa situ kebetulan kita memang off day hari ini, maka kita diperbolehkan berpuasa hari apa sekalipun untuk kita berpuasa, selagi mana bukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan hari Tasyrik. Diperbolehkan. Kalau puasa itu puasa sunat, diperbolehkan untuk kita berpuasa walaupun hari Jumaat, kalau kebetulan hari Jumaat itu memang jatuh hari Ashura atau hari-hari yang disunatkan kita berpuasa.
Kita puasa bukan kerana hari Jumaatnya tadi, tetapi kerana hari Ashuranya tadi, atau hari Sabtu, atau sebagainya. Diperbolehkan. Cuma untuk kaum muslimat, sebelum berpuasa sunat, kita mengetahui kita dituntut untuk meminta izin daripada suami kita. Kalau suami kita kebetulan memang berada di negara kita. Tetapi kalau suaminya berada di luar negara, suami awak kat mana? Suami saya kerja kat Dubai. Saya besok nak puasa, nak kena minta izin suami tak? Tak perlu minta izin. Kerana kita minta izin atau tak minta izin tidak menjejas hak dia. Jadi kalau suami kita berada di Singapura, katakan kebetulan di dalam negara kita lah maksudnya. Jadi kalau kita nak berpuasa sunat, bimbang-bimbang pada hari tersebut mungkin beliau berhajat, maka kerana puasa sunat tadi beliau tidak dapat memenuhi hajat beliau, maka atas dasar demikian kita disunatkan meminta izin suami kita. Baik. Dilarang berpuasa pada hari yang diragukan. Baik, apa yang dimaksudkan hari yang diragukan? Hari yang diragukan adalah hari Syak. Hari Syak jatuh pada 30 Syakban. 30 Syakban ini tak pasti. Hari ini hari Syak atau bukan hari Syak. Maksudnya hari ini tak pasti. Ini masuk satu hari bulan Ramadan atau belum masuk satu hari bulan Ramadan. Itu maksud hari Syak. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, barang siapa man sama yaumal ladzi yashukku fi, barang siapa berpuasa pada hari yang disyakkan, yang diragukan, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, faqad asa Abu Qasim, maka nescaya dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim, yakni Abu Qasim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hari Syak? Kenapa dimaksudkan hari Syak? Kenapa dikatakan hari Syak? Bila jatuh pada hari Syak? Bila berlaku hari Syak? Para jemaah yang dirahmati Allah, hari Syak itu berlaku apabila pada 29 hari bulan Syakban. 29 hari bulan Syakban, pemerintah tengok anak bulan. Pemerintah tengok anak bulan, kemudian hari itu hari yang berawan. Ini kisah dululah. Ingat tak, dulu kita ada bincangkan mengenai salah satu cara menetapkan awal Ramadan dengan tengok anak bulan. Kalau anak bulan itu tak ada, berarti besok 30 Syakban. Tetapi kalau anak bulan itu hari yang berawan. Ingat tak hadisnya? Hari itu awan. Bukan kata anak bulan tak ada. Anak bulan dilindungi, ditutupi oleh awan. Memandangkan anak bulan ditutupi oleh awan, nampak anak bulan tak? Tak nampak anak bulan. Besok jadi 30 Syakban. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, maksud hari Syak adalah apabila 29 hari bulan, tengok anak bulan, hari itu hari berawan. Memandangkan hari berawan, besok 30 Syakban. Tapi kita tak tahu sama ada anak bulan tu ada ke tak ada. Pasal dilindungi oleh awan. Tetapi memandangkan hadis, kena sempurnakan besoknya jadi 30 Syakban. 30 Syakban ini sebagai ulama katakan hari Syak. Pasal tak tahu anak bulan ada ke tak. Ini 30 Syak. Ini kisah hari Syak. Ya, hari yang diragui. Tetapi ikut sunnah perkiraan kena sempurnakan 30 Syakban. Akan tetapi kalau 29 hari bulan tu, 29 ketika tengok anak bulan, hari itu bukan hari yang berawan, terang. Kalau ikut betul-betul anak bulan kalau ada pasti nampak. Tetapi anak bulan tak nampak. Besok memang pencukup 30 Syakban. Adakah dikira hari Syak? Tak dikira hari Syak. Pasal semalam clear. Hari Syak itu berlaku bila? Kalau bagi golongan orang atau masyarakat yang tengok anak bulan tu kan, hari Syak itu berlaku apabila 29 hari bulan itu, hari itu berawan. Hari itu berawan, kemungkinan ada anak bulan, kemungkinan tak ada anak bulan disyaki. Tetapi
Berdasarkan sunnah, kena sempurnakan 30 Sya'ban. Jadi kita sempurnakan 30 Sya'ban. Nescaya 30 Sya'ban ini yang dikatakan hari syak, yang kita dilarang berpuasa pada hari syak. Ya. Tetapi kalau seperti yang saya katakan, hari semalam tadi kalau terang, itu bukan hari syak. Besoknya bukan hari syak. Menurut Imam Tirmidzi, hadis ini hasan, lagi sahih dan menjadi amalan bagi kebanyakan ulama. Inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Abdullah bin Al-Mubarak, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Mereka memandang makruh apabila seseorang berpuasa pada hari yang masih diragukan, yakni hari syak. Kebanyakan mereka pula berpendapat jika hari yang dipuasakan itu ternyata masuk ke bulan Ramadan, kan tak pasti. Jadi tak pasti Ramadan ke belum Ramadan. Jadi mereka mengatakan kalau hari yang dipuasakan itu ternyata masuk ke bulan Ramadan, maka hendaklah orang itu mengqada satu hari sebagai gantinya. Jika berpuasa pada hari itu disebabkan secara kebetulan bertepatan dengan kebiasaannya berpuasa, maka dibolehkan tanpa dipandang sebagai makruh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, la tuqaddimu sauma Ramadan bi yaumin aw bi yaumain ila an yakuna saumun yasumuhu rajulun falyasum dzalik. Janganlah kalian mendahulukan puasa Ramadan sehari atau dua sebelum tiba masanya, kecuali jika bertepatan dengan hari yang biasa dipuasakan. Apa maksud di sini? Sama perbincangan mengenai puasa Jumaat dan puasa Sabtu. Yang kita katakan kita dilarang berpuasa pada hari syak, akan tetapi kalau kebiasaan kita memang puasa, katakanlah ya, seseorang tu memang puasa setiap minggu Senin Khamis, memang dia puasa. Tahun ini Ramadan jatuh pada satu hari bulan, jatuh pada hari Jumaat. 30 Sya'ban jatuh pada hari Khamis. Jadi kalau ikut perkiraan 30 Sya'ban hari Khamis, hari syak tu adalah hari Khamis. Hari syak 30 Sya'ban, hari Khamis. Boleh tak aku puasa? Sebenarnya sebaiknya jangan puasa. Tak perlu puasa. Pasal lusa dah Ramadan. Tapi ada sebagai golongan, sayang betul, aku selalu puasa Senin Khamis. Tak nak miss lah. Okey, bagi awak ini memang Senin Khamis awak puasa, jatuh kebetulan hari syak itu kerana kebiasaan awak puasa Khamis, kalau awak nak puasa diperbolehkan. Pasal awak puasa ni disebabkan ianya adalah Khamis. Maka puasa awak kerana ianya adalah puasa Khamis, maka diperbolehkan. Ini contoh. Ini maksudnya di sini, jika demikian maka dibolehkan berpuasa pada hari tersebut kalau memang dia biasa melakukan puasa pada hari Khamis atau Senin atau sebagainya. Imam Tirmidzi berkata, hadis ini hasan lagi sahih dan menjadi pegangan bagi para ulama, di mana mereka menganggap makruh jika seseorang mendahulukan berpuasa sebelum tibanya bulan Ramadan dengan tujuan berpuasa. Ramadan semata. Tetapi apabila seseorang sudah terbiasa berpuasa sunat secara kebetulan bertepatan dengan hari syak, yakni sunat Senin atau Khamis, maka menurut ulama tidaklah mengapa. Alhamdulillah. Seterusnya, apakah puasa yang dilarang sekali lagi? Nokta yang keenam, dilarang berpuasa sepanjang tahun. Kita dilarang berpuasa setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Minggu. Pasal apa? Pasal aku ini, kita kan banyak dosa. Maka aku ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekejap. Boleh tak dia puasa hari-hari? Sebentar. Ingat apa yang kita bincang tadi. Syarat amalan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau menepati dua syarat. Betul kan? Syarat pertama, ikhlas. Syarat kedua, bersesuaian dengan apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersesuaian dengan apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan. Tetapi kalau tak bersesuaian dengan apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun nampak macam baik, walaupun nampak macam indah, walaupun dipuji orang, walaupun semua masyarakat buat sekalipun,
Kalau bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, bimbang-bimbang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Jadi ada orang ni nak puasa hari-hari. Pasal nak mendekatkan diri kepada Allah. Nak dekatkan diri kepada Allah bukan demikian. Ikut sunnah Nabi SAW. Ini contoh. Tetapi beza. Kenapa orang puasa hari-hari? Pasal aku ni ada qada. Dulu qada Ramadan tahun lalu. Ni dah tengah last minute ni. Terpaksalah this one week, hari-hari terpaksa qada untuk tahun lalu. Niat dia lain. Ini untuk bayar qada. Bukan sengaja berpuasa hari-hari itu kerana memang nak berpuasa hari-hari, pasal dah last minute. Ini awak tahun lalu last minute macam gini. Tahun ini last minute macam gini. Tahun sebelumnya pun last minute lagi. Lagi 1 week lepas nak dekat Ramadan, baru kelang kabut nak bayar. Kenapa last minute? Submit income tax last minute. Ni semua dah biasa dah last minute. Injek pun last minute. Selagi mana tak last day income tax tu, selagi mana nantilah. Last day, pukul 6 tutup, pukul 5.30 kelang kabut. Dulu zaman dulu, terus drive, terus jam kat Newton. Ini contoh ya para jemaah. Baik. Maka sebaiknya kita dapat plan lebih awal. Maksud di sini adalah kalau kita setakat berpuasa sunat hari-hari, ketahuilah ianya dilarang dalam Islam. Kalau betul-betul kita suka sangat puasa, ambil paling lama, paling banyak yang kita boleh buat, puasa Nabi Daud alaihissalam. 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Diperbolehkan. Kalau nak yang ringan sedikit, Senin Khamis. Senin Khamis. Alhamdulillah. Jadi maksudnya, berpuasa hari-hari pun tidak digalak, tidak dibenarkan. Diharamkan berpuasa sepanjang tahun. Termasuklah hari-hari yang dilarang oleh agama untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda, la soma man somal abad. Tidak dinamakan berpuasa seseorang yang berpuasa sepanjang masa. Non-stop. Jadi kalau kita sangkakan kita nak berpuasa sepanjang masa, pasal apa? Pasal nak mendekatkan diri pada Allah, itu bukan caranya. Sebab tu kaedah mudah. Dalam Islam, 2 syarat. Ikhlas, bersesuaian dengan syariat apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Ustaz, saya nak menuntut ilmu. Ya, nak menuntut ilmu, kemudian tok guru tu kata, saya kena pergi gunung, kat gua sana, kena duduk bertapa 40 hari. Kena duduk bertapa 40 hari untuk dapatkan ilmu. Adakah diperbolehkan? Senang jawapan. Kaedah 2. Ikhlas, ini ikhlas Ustaz. Okey. Adakah ia itu bersesuaian dengan sunnah Nabi, syariat Nabi SAW? Ketika awak bertapa tu, mana awaknya solat, mana awaknya puasa, mana awaknya solat, mana ibadah yang lain, tak boleh. Jadi ini contoh. Jadi apabila kita bertapa tu, tak makan, tak minum, tak solat, semua tak, pasal nak tingkat darajat ke makam ma'rifah. Nampak harimau. Nampak harimau. Baik. Namun berbuka pada kedua hari raya dan hari-hari tasyrik tentunya tidak dimakruhkan. Jika sanggup berpuasa selama masa tersebut. Imam Tirmizi berkata, sekumpulan ulama menganggap makruh apabila seseorang berpuasa sepanjang masa jika tidak berbuka pada hari Idul Fitri dan Idul Adha dari hari-hari dan hari-hari tasyrik. Dan barang siapa yang tidak berbuka pada hari tersebut, maka tidak dimakruhkan lagi dan tidak disebut sebagai puasa sepanjang masa. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Nabi SAW telah menyetujui Hamzah Al-Aslami ketika berpuasa secara turut-menurut dengan bersabda kepadanya, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Itu terpulang kepada kemauannya. Kamu dibolehkan berpuasa dan jika kamu mau, dan berbukalah jika kamu mau. Adapun yang afdal adalah berpuasa secara selang-seling, yakni berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari, kemudian berpuasa lagi dan seterusnya.
puasa seumpama ini adalah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang diterangkan berikut. Ya, jadi yang terbaik adalah puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Baik, nokta yang ketujuh. Dilarang berpuasa bagi seseorang isteri jika suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Ini kita dah katakan tadi. Jadi kalau suami ada di rumah, isteri kena minta izin suami. Rasulullah SAW melarang seorang isteri berpuasa jika suaminya ada di rumah kecuali dengan selepas mendapat kebenaran daripadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tasum al-imra'atu yawman wahidan wa zawjuha syahidan illa biidnihi illa Ramadan. Janganlah salah seorang isteri itu berpuasa atau seorang isteri itu tidak diperbolehkan berpuasa walau 1 hari sekalipun jika suaminya berada di rumah melainkan selepas mendapat kebenarannya kecuali puasa Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan tak perlu minta izin suami. Kalau puasa sunat kena minta izin suami. Besok nak Ramadan, bang saya minta izin boleh tak saya berpuasa besok? Suami kata tak boleh. Jadi macam mana? Puasa Ramadan tak perlu izin suami. Beritahu suami, ajak suami berpuasa bersama-sama. Tetapi sekiranya bukan puasa Ramadan, puasa sunat. Suami selalu Sabtu Minggu cuti. Alhamdulillah. Kita puasa Senin, Khamis. Alhamdulillah. Minggu ni pula tiba-tiba suami cuti pada hari Isnin. Alamak. Nak puasa. Boleh tak dia berpuasa? Boleh minta izin. Ya, minta izin suami. Suami izinkan, alhamdulillah berpuasa. Suami tak izinkan, alhamdulillah. Tak puasa dapat pahala puasa. Subhanallah. Kita puasa hari-hari, Senin Khamis, Senin Khamis, Senin Khamis, puasa. Hari Isnin ni suami cuti pula. Minta izin, bang. Saya ni selalunya puasa, pasal abang tak ada. Hari ni abang, atau besok Senin kan, abang cuti pula. Jadi saya minta izin, boleh tak saya puasa? Tak boleh. Nah, dapat cuti paid leave. Suami kalau pandai, kasih isteri paid leave, tak boleh puasa. Isteri tak puasa dapat pahala puasa. Kan nikmat. Alhamdulillah. Kerana apa? Pasal dah lakukan semua. Setiap kali kita dapat istiqamah dan kita mentaati suami, maka dapat pahala mentaati suami dan dapat pahala kerana sentiasa dah berpuasa menjadi kelaziman kita. Suami pula cuti. Suami pula nak cuti, nak puasa. Suami nak minta izin isteri tak? Ya? Tak payah minta izin isteri. Adil tak? Abang selalu Sabtu Minggu kerja. Hari ni abang cuti, alhamdulillah saya pun kebetulan cuti. Suami dah cuti dia puasa pula. Ingat nak ajak pergi makan. Maka dalam perkara ini sebaiknya bukan minta izin isteri, tapi berbincanglah dengan isteri. Awak tu selalu bekerja, kemudian kebetulan hari ini Isnin, kemudian awak tu cuti. Dahlah cuti, isteri tengok, alhamdulillah besok suami aku cuti, boleh ajak pergi pasar Gelang, boleh ajak pergi makan, boleh ajak gitu. Tiba-tiba, puasa pula orang tua ni. Contoh, isteri pun ada, mungkin ada keinginan, mungkin ada hajat, maka sebaiknya berbincang. Okeylah, memandangkan saya awak cuti, saya pun cuti, kita pun asyik sibuk saja. Apa kata besok dua-dua jangan puasa? Baik juga cadangan tu bang. Alhamdulillah. Ini contoh. Dan kita buat sesuatu yang halal dapat pahala. Alhamdulillah. Contoh. Para ulama memandang larangan ini sebagai hukum haram. Isteri berpuasa kalau suaminya ada. Malah mereka membolehkan suami membatalkan puasa isterinya sekiranya berpuasa tanpa memperoleh kebenaran daripadanya. Kalau isterinya tadi tak tahu pula suaminya cuti. Selalu Monday dia pergi kerja. Kita siang-siang dah sahur, dah puasa. Terus, bang bangun bang pukul 9.
ni hari macam malas lah pergi kerja. Alamak, malas pergi kerja. Aku dah puasa tak minta izin dia ni sekarang. Macam mana? Jadi kalau suami tadi katakan berhajat, dia batalkan puasa. Batalkan puasa, dapat pahala. Contohlah ya. Sebab dengan demikian isteri telah pun melanggar dan tidak mempedulikan hak suami. Hal ini berlaku selain dari puasa Ramadan, sebagaimana yang telah dihuraikan dalam hadis tersebut. Seorang isteri tidak perlu meminta kebenaran suami terlebih dahulu untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Demikian juga seorang isteri dibolehkan berpuasa tanpa izin suaminya jika suaminya berpergian. Kita dah kata dah, yang kita nak minta izin ni kalau suami ada di rumah. Kerana apa? Bimbang-bimbang suami berhajat. Suami berhajat, tiba-tiba kita tak dapat tunaikan dosa. Tetapi suami dah memang tak ada kat rumah. Suami dah kena kuarantin tempat lain tempat. Ya, abang ada ke? Abang tak ada ke? Tak menjejas. Jadi tak perlu minta izin. Pasal saya berpuasa pun abang bukannya boleh datang kerana berhajat atau sebagainya. Ini maksudnya. Demikian juga seorang isteri dibolehkan berpuasa tanpa izin suaminya jika suaminya sedang berpergian. Namun apabila suaminya pulang ke rumah, dibolehkan membatalkan puasa isterinya. Para ulama yang membolehkan isteri berpuasa tanpa kebenaran daripada suami terlebih dahulu apabila suami dalam keadaan sakit dan tidak mampu menyetubuhinya. Kerana demikian halnya dengan suami yang sedang dalam perpergian. Suami saya ustaz tak berpergian, ada kat rumah, tetapi dia memang dah uzurlah, dia terlentang sakit, terbaring saja. Semalam dia terbaring, hari pun dia terbaring, memang tak akan berlaku apa-apa, dia pun tak berhajat apa-apa. Besok aku nak puasa Senin, nak kena minta izin tak? Kejut-kejut dia tak sadar. Jadi nak minta izin je tak minta izin, boleh puasa insya-Allah. Baik, nokta terakhir. Dilarang wishal dalam berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, jauhilah berwisal, jauhilah berwisal. Beliau mengucapkan demikian sebanyak 3 kali. Para sahabat bertanya, tetapi kamu sendiri berwisal ya Rasulullah? Beliau mengatakan, tetapi kamu tidak sama dengan aku. Pada waktu malam Tuhanku memberikan aku makan dan minum. Oleh itu lakukan amalan itu sekadar yang kamu mampu. Para fuqaha menganggap larangan ini sebagai makruh. Tetapi Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Ibnu Munzir membolehkan puasa wisal sehingga tiba waktu sahur selama tidak memberatkan orang yang berpuasa itu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tuwasilu, janganlah kalian itu berwisal. Mana-mana antara kamu yang hendak melakukan wisal, maka lakukanlah sehingga waktu sahur. Baiklah para jemaah, jadi maksudnya di sini apa maksud wisal tu? Kita lihat ya. Nokta kat bawah tu, wisal dalam berpuasa bermaksud puasa berterusan dan berturut-turut tanpa berbuka atau bersahur. Berwisal langsung berpuasa tanpa berbuka atau sebagainya, kita dilarang. Nabi SAW juga berbuka, tetapi kadang-kadang apabila Nabi lakukan sesuatu perkara itu khusus untuk Nabi SAW. Jadi puasa wisal itu ada 2. Satu berpuasa hari-hari non-stop. Satu lagi adalah puasa dan langsung tidak berbuka kerana sebab-sebab tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya menutup majlis, kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, silakan. Apa dia? Betul. Jadi maksudnya mengenai anak bulan ini, pada pertemuan kita yang lalu kita dah kupaskan bagaimana menetapkan anak bulan, penglihatan anak bulan, ada menetapkan awal Ramadan. Menetapkan awal Ramadan boleh dengan cara ru'yah atau boleh dengan cara hisab. Kalau bagi cara ru'yah, mereka melihat anak bulan, mereka perlu tahu ilmu bagaimana bentuk anak bulan dan di mana harus lihat anak bulan. Kalau berdasarkan ilmu anak bulan itu perlu dilihat daripada kawasan sana di mana terbitnya anak bulan, maka dia pun tengok kawasan sana tak nampak anak bulan. Memang tak akan nampak anak bulan. Jadi dia perlu ada ilmu. Jadi berdasarkan pengalaman mereka yang pernah melihat anak bulan, mereka katakan anak bulan itu rupa seperti ring.
Ya. Jadi seolah-olah cincin ring anak bulan. Kalau kita ada Google ke apa, kita boleh lihat anak bulan yang pernah dilihat oleh sebahagian kawasan yang mengamalkan ru'yah. Jadi kita dapat lihatlah anak bulan, bagaimana bentuk anak bulan dan sebagainya. Mungkin kat YouTube kalau mereka pernah buat live atau pernah buat recording penglihatan anak bulan, tetapi setahu saya di Google tu memang ada gambar-gambar anak bulan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. WhatsApp ada soalan. Macam tak ada, sebentar. Okey, sebentar ya. Seorang ibu telah melahirkan anak ramai, yakni lebih daripada 15 orang, setahun satu, alhamdulillah. Beliau telah meninggal setahunnya ibu mungkin tidak dapat bayar hutang puasa sepenuhnya dan fidyah, tidak berkemampuan. Bagaimana dapat anak-anak bantu membayar hutang puasa? Bagaimana kiraan bayaran fidyah? Baik. Kalau seseorang yang melahirkan non-stop, alhamdulillah, kita dah belajar pada pertemuan kita yang lalu. Ingat tak? Seseorang isteri yang hamil ataupun yang menyusukan, kalau dia itu tidak berpuasa, adakah dia itu kena bayar puasa atau kena bayar fidyah sahaja atau kena bayar kedua-duanya? Sebab sering kali dalam kitab dijelaskan awak tu tak puasa disebabkan takut untuk diri awak atau takut untuk anak. Itu sebagian kitab. Tak mengapa, seperti yang saya katakan, itu ijtihad sebagian ulama. Namun ini ada juga sebagian ulama yang memberi fatwa yang baik, dan Ibnu Abbas, Umar yang memberikan kelonggaran, di mana seseorang isteri yang hamil atau yang menyusukan, memang kalau dia itu berterusan hamil menyusukan, melahirkan menyusukan, kemudian hamil lagi melahirkan menyusukan, jadi bila dia nak bayar puasanya? Bagi golongan ini sebenarnya mereka diberi pilihan. Kalau mereka nak berpuasa, mampu berpuasa, silakan. Tak mampu berpuasa, mereka setakat bayar fidyah, diperbolehkan. Maka bayarlah fidyah. Untuk setiap 30 hari itu, beri makan 30 orang fakir miskin. Kalau dia mampu, dia lakukan. Katakan selama ni dia tak mampu, maka sekarang ibu tadi telah meninggal dunia, anak ni nak bayarkan. Kira agak-agak ibunya tadi tak berpuasa berapa lama. Katakan selama 20 tahun yang lalu ibunya tak berpuasa. Baik. 1 tahun 30 hari. 10 tahun 300 hari. 20 tahun 600 hari. Perkiraannya adalah, dalam perkiraan juga ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan setiap 1 tahun kalau tak bayar dilipat kali gandakan. Seperti mana yang pernah saya sebutkan pada pertemuan kita yang lalu, itu juga dikhilafkan oleh ulama kerana tidak ada dalil yang nyata, yang sahih dalam hadis atau dalam Al-Quran yang mengatakan iaitu berlipat kali gandakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ianya tidak berlipat kali ganda. Berapa hari yang kita hutang puasa, itulah hari yang kita bayar fidyah. Jadi kalau kita hutang 600 hari, kita bayar 600 hari fidyah. Bagaimana kiraan fidyah pula? Untuk setiap 1 hari kita tak berpuasa, kita dituntut memberi fakir miskin makan 1 hari. Fakir miskin makan ikut fakir miskin punya standard, bukan ikut kita punya standard. Kalau fakir miskin secara umum, fakir miskin makan berapa 1 hari? Ikut kadar. Sebagian ulama mengatakan kadarnya kalau ikut beras, mungkin lebih kurang 600 gram. 600 gram di mana 1 harinya makanan. Tetapi sebagian ulama menjelaskan sebaiknya kita jangan kasih beras saja, kita kasih sampingannya jugalah, sama ada sardin atau ayam atau sebagainya. Jadi kalau kita ijtihadkan 600 hari, berarti apa yang kita boleh lakukan, seseorang itu fakir miskin, kita sponsor makan dan minumnya selama 600 hari. Itu satu cara. Atau kita cari 600 orang, kita sponsor 600 orang. Jadi kalau satu orang yang tak berpuasa untuk 30 hari itu, apa yang dilakukan?
30 hari fakir miskin, kita cari 30 fakir miskin, satu hari makan minum dia, breakfast, lunch, dinner, kita sponsor. Makan minum dia kita tanggung untuk satu hari tersebut. Atau kita cari satu orang 30 hari, kalau 30 hari tak puasa, 30 hari makan minum dia, untuk hari tu dia tak perlu bayar apa-apa, kita tanggung. Tanggung tak semestinya makan di luar. Berarti kalau kita masak atau dia masak, kita kasih makan, dia masak atau sebagainya, jumlah kos masakan, itulah dia. Untuk setiap satu hari puasa, kita tanggung makan dan minum satu orang fakir miskin makan untuk menanggung kehidupannya. Secara ringkas, demikianlah halnya. Kalau kita pergi ke masjid, masjid kira satu hari agak-agak 600 gram, mungkin dalam lebih kurang $2. Ini contoh. Jadi bagi mereka yang tak berkemampuan, boleh pergi ke masjid, bayar cara sedemikian. Bagi mereka yang berkemampuan, cari fakir miskin, kita sponsor makan dan minum dia untuk setiap satu hari makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab. Silakan insya-Allah. Okey, hadirin. Barakallahu fikum. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang lain. Ada soalan dari seorang jemaah kita, Okey, boleh. Dah jawab. Segala yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.